A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-azizil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ta'alina mikwat tawasuku alaina mirasalli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wallul uqtatam min lisani ya qawli akmabak. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan bertabis seluruh alam. Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semulia-mulia seluruhnya, serta ke atas keluarga dan segala alam. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman serta mendakwahkan selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak lain tidak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penyampai TV Pendakwah Islam. Rancangan sebuah program Tazkirah Jumaat Live tadi dibawakan khas untuk anda oleh Tapu Petromas Sarawak. Majlis Islam Sarawak, jangan lupa kewajipan zakat anda bayar melalui potong gaji online di dalam taliannya kaunter Tapu Petromas Sarawak. Anda tahu panduan TBS-nya, sila hubungi panduannya di sini. Nombor telefonnya 082 68 3709, ibu berjabannya, ataupun sila lari di www.tbs.org.my ataupun laman media sosial di Tabu Petromas Sarawak. Matulah aplikasi jejak Asnaf di Apple App Store dan Google Play Store. Cuba dalam mengibas dalam QR code di sini. Bertumbang tanggungjawab kita bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapan dan sahabat penonton kita dalam masuk TV dan keluarga media sosial kita. Baik, sama-sama kita mendengarkan keluarga dekat platform media sosial kita. Boleh sama-sama kongsikan lagi pun juga. Kongsikan lagi video ini di TV Muhammad, stream video on demand, manfaat dan sahabat lain juga untuk bersama dakwahkan kepada Allah SWT. Baik, anda boleh kita bersiaran langsung menerusi di TV Muhammad di saluran Astro 151 HD dan saluran 191 dalam 4K HD telah dikeluarkan sekiranya anda telah bersiaran langsung ke TV Muhammad dan juga di My TV atau Unify 100, dan juga penonton yang secara langsung melalui platform media sosial kita ataupun ke YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram, TikTok @TV Muhammad HD, serta di tanda live streaming kita pumakan kepada di lahirnya. Baru nak buka TV sama-sama tontonan secara langsung di TV Muhammad. Kini pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak. Sarawak Jarabat Agama Kuliah Dakwah untuk anda di konti seluruh di Surau Kementerian Baru di Serang Sarawak kan. Lokasi adalah di sini. Baik, mari kita silakan tekan butang like, tekan butang share kan, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama kongsikan lagi video ini di TV Muhammad kita. Nami ni kata kongsikan juga, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe penonton di sini.
pada penonton dan tonton sekian, bimbang pada malam ini sampaikan bertajuknya kata-kata keportalan ini. Mari kita belajar ke kuliahnya. Sampaikan bertajuknya ni waktu pada hari Jumaat. Sidang penonton Ramadan Allah SWT, mari kita buka TV sama-sama, dan ibu-ibu, bapa-bapa dan keluarga dan kawan-kawan dan rakan-rakan disedia untuk belajar tersebut. Mari kita menuliskan salin ini. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tajuk pada malam ini, topiknya bertajuknya waktu pada hari Jumaat. Baik. Sidang penonton Ramadan Allah SWT, mari kita sama-samanya berusahakannya kata-kata kebetulan. Allah Subhanahu Wa Taala ia berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan, bang untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengasihi Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat. Ditinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Kata Imam Ibnu Qatsir ketika menjelaskan firman Allah SWT, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang, beliau menyebut yang dimaksudkan dengan anidah seruan azan ini adalah azan yang kedua yang telah dilakukan bersama Rasulullah SAW, iaitu apabila baginda Nabi SAW keluar dan duduk di atas mimbar, kerana pada ketika itu azan dikumandangkan di hadapan baginda, maka azan inilah yang dimaksudkan. Adapun azan pertama itu yang telah ditambah oleh Amir Al-Mukminin Utsman Ibnu Affan radhiyallahu adalah disebutkan bilangan umat Islam ketika itu semakin bertambah ramai. Baik. Seterusnya dalam firman Allah SWT yang dalam ditinggalkanlah berjual beli. Ditinggalkanlah. Ibnu Qatsir menjelaskan maksudnya, bersegeralah kamu beralih untuk mengingati Allah, dan tinggalkanlah apabila diseru untuk mengerjakan solat. Oleh kerana itu, para ulama sepakat mengharapkan yang dilakukan setelah dikumandangkan azan yang kedua. Kemudian mereka berbeza mendapat berkenaan sah dan tidaknya yang dilakukan ketika terdengar suara azan mengenai yang terakhir. Ini terdapat dua pendapat, dan sahih ayat di atas menunjukkan bahawa tersebut dikira tidak sah, sebagaimana yang telah ditugaskan dalam perbahasan yang tersendiri. Wallahu a'lam. Baik, sedang penonton Ramadan Allah SWT, oleh itu di dalam dapat difahami bahawa pengharaman berlaku selepas dikumandangkan azan kedua. Pada zaman Nabi SAW, azan Jumaat hanya dilakukan sekali sahaja, iaitu ketika khatib naik ke atas mimbar untuk memulakan khutbah. Azan yang pertama diperketkan ketika zaman Utsman
radhiyallahu kerana bertambahan bilangan umat Islam yang semakin ramai. Al-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu meriwayatkan dengan kitanya. Dahulu azan pada hari Jumaat dilakukan di awal ketika imam berada di atas mimbar. Ini dilakukan pada zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar ranhuma, namun ketika zaman Utsman radhiyallahu disebabkan terlalu ramainya jemaah, beliau menambah azan sehingga 3 kali termasuk iqamah di Al-Sawrah. Abu Adillah berkata, Al-Sawrah adalah salah satu tempat di pasar di Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan dan sedang penonton rahmati Allah SWT, baik kita silakan tekan butang like, tekan butang share dan tekan butang subscribe. Baik kita sama-sama untuk penonton berceramah kuliah ilmu kita untuk berada di Kandikani dan Sulu di negeri Sarawak. Baik, mari kita kata-kata kebetulan. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, menurut riwayat wakil dari Ibnu Abi Sib, Utsman mengharapkan supaya dilakukan azan pertama. Begitu juga menurut riwayat Imam Syafi'i. Dari sanad tersebut tidak ada berjanggahan antara keduanya kerana ukapan tambahan itu disebut as-sali yang ketiga, yang ukapan untuk muqaddimah bermulaan bagi azan dan iqamah itu sebut itu sebut azan awal. Di dalam kitab Al-Ibah disebut seperti berikut. Ketika zaman Utsman bin Affan wujud keperluan kerana bertambahannya umat Islam serta ketiadaan sikap bersegera menuju ke masjid sebagaimana yang terjadi pada zaman sebelumnya. Lalu Utsman menggerakkan untuk mengumandangkan azan pertama untuk mengingatkan solat jamaah di Al-Sawrah. Imam Ibnu Qasir setelah menyebut hadis di atas menyatakan maksudnya adalah azan itu dikumandangkan pada penonton, kumandangkan di atas sebuah rumah yang tersebut Al-Sawrah, dan Al-Sawrah adalah rumah yang paling tinggi di Madinah berdekatan masjid. Pada penonton sekian, silakan tekan butang like, tekan butang share dan tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk penonton dan tengok TV sama-sama untuk mari kita terfahamkan kepada Allah SWT. Baik, mari kita fokuskan keberjemahan Allah SWT. Mari kita fokus atau membacakan di kertas ini. Baik, kata-kata kebetulannya. Ibnu Qudamah berkata, azan ketika masa Rasulullah SAW adalah azan setelah imam duduk di mimbar, maka hukum dikaitkan dengan azan kedua tersebut sama sahaja sama ada azan tersebut sebelum atau sesudah zawal matahari tergelincir ke barat. Kami nukilan juga di sini beberapa pendapat ulama dalam isu ini, antaranya mazhab Maliki dan Anbali menyebut bahawa mengharaman adalah selepas azan kedua, iaitu ketika khatib telah naik ke atas mimbar. Imam At-Tahawi menyebut azan yang dikira
dalam hal ini adalah ketika imam keluar menaiki minbar, maka itulah yang asal. Sebagaimana Jumaat di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Muhtasar Al-Tahawi. Ulama mazhab Hanafi mempunyai berbagai pendapat dengan majoriti. Di antara mereka beritihad azan kedua adalah pasti haram, manakala sebahagian mereka adalah yang berpendapat mengharaman bermula sejak hari azan. Azan pertama azan masuk waktu pagi atau selepas tergelincirnya matahari pada hari tersebut. Berdasarkan apa yang dinyatakan, dapat difahami bahawa hukumnya selepas azan kedua adalah haram menurut menurut kesepakatan keempat mazhab. Baik, tuan-tuan dan muslimat sedang penonton rahmat Allah SWT, mari kita difokuskan, difahami kepada Allah SWT, fokus untuk belajar dan sabun kecemaran. Baik, maka Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang, dan sesungguhnya sembahyang itu amallah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Baik. Sesungguhnya peristiwa memberitahu kita tentang berbagai penduduk pendidikan dan pengajaran yang berharga. Antaranya adalah: pertama, sebagai Muslim kita wajib meyakini dan mempercayai peristiwa dan benar-benar berlaku, dan wajib beriman dengannya kerana ia telah disebut di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih Nabi SAW. Yang kedua, peristiwa mengabarkan perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah SWT yang akan menghadapi berbagai cabaran dan ujian yang memerlukan kekuatan iman dalam diri kita. Yang ketiga, bermulaan berjalan seorang Muslim menuju keredaan Allah SWT bermula dengan membersihkan hatinya dan membetulkan niatnya. Yang keempat, solat 5 waktu hendaklah dilakukan walau dalam keadaan apa sekalipun, selagi manusia mempunyai akal yang sihat. Yang kelima, umat Islam hendaklah memberi sokongan penuh kepada perjuangan mempertahankan Baitul Maqdis daripada seorangan dan pencerobohan Yahudi laknatullah. Firman Allah SWT yang bermaksud, hati Nabi Muhammad SAW tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jika demikian, patutkan kamu hendak mempatahkannya mengenai apa yang telah dilihatnya itu. Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melihat malaikat Jibril dalam penduk berupanya yang asal sekali lagi di sisi Siratul Muntaha. Surah An-Najm ayat 11 hingga 14. Baik, saudara-saudari dan sedang penonton rahmat Allah SWT, amal kita dalam pengajarannya pada ilmu kita. Baik, wajib kita tersebut pada hari Jumaat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kecuali beratkan khusyuk dan di dalam waktunya keadaan sesiapa pun kata dan manusia mempunyai
Baik, dia asal yang berupa penduduk di dalam Jibril malaikat melihat telah Nabi Muhammad SAW sesungguhnya demi dan dilihatnya telah yang apa mengenai membatalkannya hendak kamu patuhkan demikian jika dilihatnya apa yang dimutuskan tidak Nabi yang hatikan. Baik, pada penonton sekian, insyaAllah apa yang kita melihat secara iktibar tentang amalkan dan ihsan dan bahagia telah disampaikan insyaAllah. Baik, pada penonton sekian, mari kita sama-sama untuk berusahakan diri dalam muhasabah diri. Mari kita jangan ikut arahan, jangan ini yang hafazkan kepada Allah SWT. Baik, mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Baik, insyaAllah para penonton sekian, sebelum ni azabaskan kepada Allah SWT. Baik, ke atas tuntungan yang besarkan, mudah-mudahan seluruhkan besarkan Nabi SAW sebelia-belianya seluruhnya serta ke atas keluarga dan segala alam. Baik, InsyaAllah sekian, sebentar lagi tengah kemandakan waktu solat Fardhu Isyak daripada 7 Sabarahan Sibujan Seria 96. Waktu solat Fardhu Isyak jam pukul 52 minit malam lagi. Mari kita sama-sama untuk berusahakan kata-kata kebetulan, jangan salah faham. Mari kita sama-sama untuk berusahakan diri. Baik, insya-Allah ucapan juga dah sahabat penonton kita dan ambassador ni keluarga media sosial kita, sama-sama kita gerangan tekapnya platform media sosial kita. Anda kongsikan lagi poinnya juga. Kita kongsikan lagi video TV Muhammad dan juga di video on demand untuk manfaat dan sahabat lain juga. Baik, anda boleh sidang bersama langsung menerusi streaman ke YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram, TikTok @TV Muhammad HD. Terima kasih pada penonton sekian. Kita sudi penonton live streamingnya di Surau Kota Baru di Sierra Sarawak kan. Baik, dan juganya ikuti laman ke Instagram @TV Muhammad HD dan para penonton sesi dan real video ini segmen terbaru di TV Muhammad. Anda jangan tinggal atas lepas, ada masih penonton semula segmen terbaru di TV Muhammad. Follow kami di Instagram sekarang, ikuti laman ke TikTok @TV Muhammad HD dan para penonton sesi dan premier kan real segmen terbaru di TV Muhammad. Anda tinggalkan atas terlepas dan masih boleh tontonan semula segmen terbaru di TV Muhammad. Follow kami ke TikTok sekarang. Baik, tontonan TV Muhammad sentiasa matur aplikasi TV Muhammad di Apple App Store, Google Play Store dan Web Academy. Silakan dalam di video on demand-nya disampaikan. Kita banyak video dan terkini dan masih boleh tontonan semula. Baik, insyaAllah sekian. Baik, tontonan TV Muhammad www.com dalam mengibas dalam QR code telah digambarkan di sini. InsyaAllah dalam rancangan tazkirah Jumaat live tadi dan disampaikan secara langsungnya di pada hari Jumaat jam 7.15 malam lagi, dan serta dan ulangannya esokan harinya pada hari Sabtu jam 6.30 pagi ini. Berilah tontonan yang kembali ke YouTube TV Muhammad dan juga di TV Muhammad saluran Astro 151 HD, saluran 161 dan 4K UHD dan saluran My TV atau Unify 100. InsyaAllah mudah-mudahan kita melihat kita saat iktibar tentang amalkan ihsan dan bahagia. Wallahu a'lam. Coba ada tanda bagal #tazkirah Jumaat, #Ustaz Muhammad Fidillah, #TV Muhammad dan #TV Muhammad 100. Assalamualaikum menuju minggunya. Sekian, walillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.